Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda. Yang saya muliakan Datuk Pengerusi Tetap dengan gandengan mantap Datuk Timbalan Pengerusi Tetap, yang saya hormati, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia, gandengan mantap dengan Datuk Nurliza, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Barisan Esko Wanita UMNO Malaysia, wakil-wakil MKT, 3 orang datuk jejaka tampan di hadapan kita yang berbaju merah, yang tidak orang kata, yang masih lagi sudi sehingga ke akhir kita bermesyuarat hari ini. Yang tidak perlulah saya sebut nama satu persatu sebab saya rasa saya lah orang yang last. Yang saya sayangi, Ketua Wanita UMNO Negeri Terengganu, Tuan Puan Zaitun, yang merestui saya sebagai jurucakap Wanita UMNO Negeri Terengganu mewakili kami 8 beradik sahaja. Dan yang saya kasihi para perwakilan Malaysia dari seluruh Malaysia, serta mantan-mantan pemimpin wanita dan para sahabat seperjuangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya Hajar Rosmiza, Ketua Wanita UMNO bahagian Kemaman, mewakili Wanita UMNO Negeri Terengganu, ingin menyeru para perwakilan untuk sama-sama kita insafi bahawa hanya kuasa politik yang dapat menjamin pembelaan terhadap kaum Melayu di Malaysia. Kuasa politik dapat mengekalkan dan mengangkat maruah Melayu di tanah airnya sendiri. Kuasa politiklah yang mendongkong hak istimewa Melayu mengikut dasar perlembagaan negara. Kita semua perlu sedar bahawa orang Melayu sekarang telah terpecah. Rakyat telah dijerat dalam strategi para politik. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, kita mengalu-alukan yang kehadiran yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Terima kasih bosku yang sudi hadir ke Perhimpunan Wanita UMNO pada petang ini. Terima kasih kepada bosku. Rezeki saya hari ini, bosku mendengar ucapan saya dari Wanita Terengganu. Saya ulang ya, kita semua perlu sedari bahawa orang Melayu sekarang telah terpecah. Rakyat telah dijerat dalam strategi politik pecah dan perintah. Orang Melayu menjadi mangsa apabila suara mereka tidak lagi sepenuhnya diwakili oleh hanya UMNO. Sedangkan hanya UMNO lah satu-satunya parti yang komited memperjuangkan nasib bangsa Melayu, dan inilah sebenarnya telah pun terbukti. Kita harus yakini bahawa pemimpin dan akar umbi UMNO perlu sentiasa bersedia dengan pendekatan yang baharu, strategik dan berorientasikan hasil dengan izin result oriented, agar rakyat dapat membuat penilaian bahawa ahli UMNO pernah, masih dan akan sentiasa mengutamakan rakyat. Para perwakilan sekalian, kita wajar menyokong usaha yang amat berhormat Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang komited untuk membina struktur politik baharu sebagai usaha menstabilkan politik negara yang kian buntu akibat polemik politik yang tidak berkesudahan. Antara inisiatif dan aspirasi beliau dari aspek sektor ekonomi adalah sikap terbuka dan jujur dalam memperkukuh sistem demokrasi berparlimen dan mengatasi krisis politik negara, terutamanya dalam keadaan negara berusaha mengekang pandemik dan memulihkan ekonomi. Memberi peluang untuk rakyat bernafas dari sengketa politik serta memberi ruang selesa kepada Kabinet dalam melaksanakan pelan-pelan kawalan pandemik dan pemulihan ekonomi negara. Seterusnya,
memudahkan kerajaan membentang dan meluluskan rang undang-undang berkaitan kewangan seperti bajet untuk digunakan bagi maksud pemulihan kesihatan dan ekonomi negara. Teman-teman perwakilan yang dikasihi, kemenangan Barisan Nasional dalam PRN Johor memberi signal yang jelas bahawa rakyat masih menaruh harapan dan kepercayaan yang tinggi kepada kita untuk membela nasib mereka. Mereka akur bahawa tiada parti lain yang lebih wajar untuk mereka beri mandat ini hanya kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kata kuncinya di sini ialah mandat. Mandat ini datang bersama tanggungjawab yang amat besar dan cabaran yang bukan calang-calang. Kita hanya akan dilihat berjaya memikul mandat ini apabila kita berjaya memenuhi apa yang rakyat perlukan. Bagi UMNO, sudah tentulah keperluan orang Melayu menjadi keutamaan kita. Apakah yang diperlukan oleh orang Melayu? Setuju atau tidak? Jika saya katakan bahawa orang Melayu mau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa lain. Betul atau tak? Setuju atau tidak? Jika saya katakan bahawa pada saat ini dan ketika ini, orang Melayu masih ketinggalan dari segi ekonomi. Dan di sinilah kita perlu bersama-sama berganding bahu memastikan insya-Allah PRU 15 kita tawan balik Malaysia. Satu tinjauan telah dilakukan oleh Ilham Center yang mendapati bahawa 32% masyarakat Melayu Muslim mengutamakan perubahan institusi ekonomi dan pendidikan. Ringkasnya, apa yang orang Melayu mahukan ialah keadilan sosial, terutama dari aspek ekonomi. Para sarjana telah menjelaskan maksud keadilan sosial dengan mendalam. Menurut Chandra Muzaffar, keadilan sosial bermaksud meletakkan sesuatu pada tempat yang betul dan sepatutnya ia berada. Syed Hussein juga menerangkan bahawa pemimpin yang adil ialah mengambil berat tentang pengagihan saksama kekayaan dalam kalangan rakyat dan memberikan peluang pekerjaan yang sama rata. Keadilan tidak akan berlaku apabila terdapat pengumpulan kekayaan yang tidak terhad dalam kalangan segelintir orang. Manakala pada masa yang sama, masih ramai yang berada dalam kemiskinan. Apalagi jika peluang pekerjaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti etnik dan pilih kasih. Harus diingat, dalam menegakkan keadilan sosial, Islam telah menentukan tugas-tugas, hak dan tanggungjawab tertentu. Apabila semua pihak memikul tugas-tugas, hak dan tanggungjawab masing-masing dan mengetahui kedudukan masing-masing, maka keadilan akan terlaksana sepenuhnya. Namun tidak perlu kita ketepikan hakikat bahawa keadilan sosial dari aspek ekonomi telah lama dilaksanakan. Terima kasih kepada UMNO, terima kasih kepada Barisan Nasional. Penggubalan dan pelaksanaan dasar ekonomi atas azam yang kuat untuk meningkatkan keadaan ekonomi orang Melayu telah menghasilkan transformasi ekonomi dan sosial masyarakat Melayu yang mendadak dalam tempoh masa yang pendek, iaitu dalam tempoh satu generasi sahaja. Paling menakjubkan, transformasi sebegini tidak banyak berlaku dalam sejarah kontemporari negara lain. Tahap kemiskinan orang Melayu telah turun 5.1. Orang Melayu hidup di bawah tahap kemiskinan berbanding 64% pada tahun 1957. Dan sekarang orang Melayu juga telah menjadi golongan yang signifikan 40% dalam kelas pertengahan. Ini adalah
atas usaha UMNO. Syabas diucapkan kepada UMNO, terutama kepada wanita UMNO. Tanpa kita jangka, COVID-19 telah melanda dunia. Apabila negara kita diuji dengan COVID-19, kita menghadapi cabaran yang sangat besar, terutama di dalam sektor ekonomi. Ekonomi negara terjejas. Small and Medium Enterprises Association, nama ringkasnya Samenta, melaporkan kira-kira 82% perniagaan kecil dan sederhana menghadapi defisit pada tahun 2020. Kajian oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada April 2020 mendapati bahawa 2 daripada 3 syarikat di Malaysia tidak memperolehi sebarang pendapatan, iaitu dengan izin zero revenue ketika PKP. Banyak syarikat telah memberhentikan atau memberikan cuti tanpa gaji kepada pekerja mereka. Hanya 1 atau 2 syarikat, iaitu 54.3% yang berupaya bertahan selama 1 ke 2 bulan jika mereka memberikan gaji penuh atau separuh kepada pekerja mereka. Kehilangan pendapatan oleh syarikat-syarikat ini menyebabkan ramai yang hilang pekerjaan. Bilangan pekerjaan di sektor swasta telah menurun 181,000 ke 8.4 juta pekerjaan dalam tempoh suku pertama, dan bilangan penganggur meningkat daripada 511,700 orang pada Januari 2020 ke 826,100 orang pada Mei tahun yang sama. Hanya 5 bulan sahaja, kadar pengangguran menjadi semakin tinggi. Kadar pengangguran pada Mac 2020 telah meningkat ke 3.9%, paras tertinggi dalam 10 tahun. Kesan buruk inilah telah berlaku terhadap isi rumah yang berpendapatan rendah dan menjejaskan kemajuan ketara yang dicapai dalam mengurangkan kemiskinan tegar di dunia sejak tahun 1990. Menghalang kesan negatif pandemik terhadap ekonomi adalah mustahil. Tetapi sesuatu perlu dilakukan untuk mengurangkan kesan yang dirasai oleh rakyat. Terima kasih, bosku. Terima kasih, para perwakilan bosku, sekalian, di atas kehadiran sebentar tadi. Terima kasih. Para perwakilan sekalian, kita maklum bahawa hampir 50% daripada 33 juta penduduk Malaysia terdiri daripada wanita. 55% pelajar di institusi pengajian tinggi ialah wanita. Wanita juga menyumbang 54% penglibatan dalam tenaga buruh. Dalam ekosistem keusahawanan pula, 20% wanita adalah pemilik perniagaan, termasuk di dalam industri kecil. Maka tidak dapat tidak dalam membicarakan tentang ekonomi, peranan wanita dalam ekonomi diperkasakan. Sehubungan dengan itu, kami wanita Terengganu mengusulkan yang pertama, membantu wanita mendapatkan peluang pekerjaan dan kadar upah yang sama rata dengan kaum lelaki. Untuk makluman para perwakilan, kesan daripada penularan COVID-19, kadar pengangguran dalam kalangan wanita mencatat peningkatan 4.6%, iaitu 106,900 orang, lebih tinggi dari berbanding lelaki. Wanita juga terkebelakang dari segi upah yang dibayar oleh majikan. Mengikut data Jabatan Perangkaan Malaysia, sekiranya purata upah atau gaji tenaga kerja lelaki ialah RM100,
Wanita menerima kira-kira 6% lebih rendah. Oleh itu, kami ingin mencadangkan agar diwujudkan satu inisiatif khas untuk pencari kerja melalui My Future Jobs. Karnival pekerjaan khusus untuk pencari kerja wanita perlu diusahakan. Kerajaan juga perlu membuat kajian berkenaan kebajikan serta kesaksamaan layanan atau ganjaran kepada pekerja wanita dari masa ke semasa, tanpa menunggu desakan dari wanita. Yang kedua, yang ni untuk wanita ni saya rasa semua setuju ni. Yang kedua, melanjutkan peluang pekerjaan untuk pekerja lanjut usia dengan izin senior citizen yang masih sihat. Kita harus contohi negara-negara seperti di Korea, Jepun dan USA yang masih memberi peluang kepada mereka yang melepasi usia 60 tahun yang masih sihat untuk bekerja. Mereka wajar dibenarkan dan diterima bekerja untuk membolehkan mereka membantu keluarga dan mencari pendapatan untuk menyara hidup dan perubatan diri sendiri. Sehubungan dengan itu, kami menyarankan agar diberikan insentif khas kepada syarikat-syarikat yang menerima pekerja lanjut usia yang masih sihat. Mereka yang lanjut usia dan masih kuat dari segi daya intelek boleh diberikan dana untuk membuat kajian mengikut kepakaran mereka di dalam bidang masing-masing. Yang mana kita tahu bila ramai wanita berumur 60 tahun ke atas ni, mereka dah duduk rumah, kecuali wanita UMNO, sehingga orang kata kehakikat hayat kita. Betul tak? Yang ketiga, mewujudkan peluang pekerjaan atau perniagaan untuk suri rumah yang hilang tempat bergantung secara tiba-tiba atau untuk jangka masa tertentu, seperti suami meninggal dunia dengan tiba-tiba atau suami masuk penjara atau pusat pemilihan dadah. Banyak dana yang kita tengok ni kadang ada untuk ibu tunggal, tapi ada juga untuk ibu-ibu yang ditinggalkan, ya. Ia akan membantu wanita yang terkesan untuk berupaya menyara diri serta keluarga dan mengelakkan mereka daripada terjebak dalam aktiviti yang tidak sihat, yang seterusnya akan menyambung kitaran salah laku atau jenayah. Yang ini kadang-kadang orang tidak pandang, orang tengok pandang remeh. Sebab itu kadang kita tengok ramai golongan-golongan remaja yang tercicir, yang melakukan jenayah-jenayah. Mereka inilah terkesan dari golongan mungkin ayah duduk dalam penjara, jadi mak tak sempat, ya. Jadi inilah golongan-golongan wanita inilah yang perlu kita bantu. Kami juga mencadangkan agar wakil-wakil rakyat menggerakkan jentera di akar umbi untuk mengenal pasti mereka yang terlibat dalam mengambil tindakan proaktif, mengenal pasti pekerjaan dan perniagaan yang sesuai untuk mereka yang berhampiran dengan kediaman mereka atau di kampung-kampung yang mereka tinggal. Tidak perlu mereka dibawa ke tempat yang jauh, ya, yang mana dalam masa yang sama dalam mencari rezeki, mereka juga boleh menjaga keluarga bagi mengelakkan anasir-anasir yang tidak sihat. Yang keempat, memperkemaskan dan mengambil langkah lebih serius menangani isu keganasan terhadap wanita. Gangguan seksual ini bagi wanita yang bekerja, ya, dan cyberbullying. Nak sebut dengan izin terhadap wanita. Maklum je lah kalau cakap orang putih tu tergeliat sikit lidah tu. Selama tak tu. Wanita telah ramai ke depan. Mereka lebih berdikari dan berupaya memperoleh pendapatan yang baik. Walau bagaimanapun seringkali mereka berhadapan gangguan dan bahaya sama ada secara talian atau bukan atas talian. Kami mencadangkan setiap organisasi mengeluarkan definisi gangguan seksual secara bertulis
ya, di tempat wanita bekerja. Kalau setengah tempat-tempat wanita bekerja, kadang dia buat tak tahu je. Kenyataan dan dasar yang jelas melarang gangguan seksual. Kena wujudkan satu undang-undang yang bagi mendenda ni lah orang-orang menonok ni, orang lelaki ni lah. Cakap Terengganu sikit boleh tau. Faham tau? Boleh lah sikit-sikit deh. Prosedur, cara membuat aduan. Ni kadang bila kita buat aduan ni tak mau dengar setabuk. Orang Terengganu tak mau dengar setabuk, tak mau dengar sikit pun. Jadi kita kena ada cara-cara membuat aduan. Tindakan disiplin dan hukuman terhadap pesalah. Yang ini kena hukum ni. Jangan kena buat siasatan. Kadang-kadang majikan bila tempat kerja tu, dia tak berapa nak dengar, tak berapa nak percaya. Kadang dia boleh kata wanita ni, orang kata minta maaf ya, dengan izin ya, dia kata wanita tu gatal lah. Sebab itulah disarankan setiap organisasi tempat pekerjaan memasang CCTV. Yang ini kena pasang CCTV. Dan juga tindakan disiplin terhadap mereka yang membuat aduan palsu. Daripada kita denda ni, aduan palsu pun kita kena tangani juga. Kok adalah juga. Tapi saya rasa biasa wanita jarang nak tipu. Langkah-langkah perlindungan dan pemulihan kepada mangsa. Dan program promosi dan pendidikan bagi memberi penerangan serta dasar syarikat mengenai gangguan seksual. Dan meningkatkan kesedaran mengenai gangguan seksual dan akibat buruknya kepada semua pihak yang terlibat. Yang ini semuanya bukan bergantung semata-mata kepada wanita, kepada kaum lelaki juga. Yang mana kita tahu perkara ni kalau tidak ada dua hala akan berlaku, tapi kami memohonlah kepada kaum lelaki juga ya. Yang terakhir, cadangan kami yang terakhir, demi membantu kerajaan memastikan kesinambungan bagi usul ketiga dan keempat, pertubuhan bukan kerajaan NGO perlu digerakkan. Untuk itu, peruntukan khusus yang lebih besar dan berkala perlu disuntik kepada yang menjalankan program-program pemerkasaan ekonomi wanita. Adalah dicadangkan agar diperuntukkan dana yang khusus untuk tujuan ini dan belanjawan negara pada setiap tahun. Peruntukan tu mestilah diberi setiap tahun. Jangan bila tu beri 2 tahun, lepas tu berhenti, minta beri pula. Biar ada satu dana yang khusus. Mengikut tabung kewangan antarabangsa iaitu IMF, keadaan ekonomi Malaysia dijangka pulih secara beransur-ansur selepas COVID-19 memasuki fasa endemik. Kemelesetan ekonomi akan dapat dibendung sekiranya kestabilan politik dapat diperkukuhkan. Kemenangan besar BNDPRM Melaka dan Johor telah menunjukkan bahawa rakyat mahukan sebuah kerajaan yang kuat dan stabil. Hanya kerajaan yang stabil saja dapat mengemudi usaha ke arah pemulihan ekonomi negara. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, kita mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Muhammad Said, Pengerusi Perhubungan Negeri Terengganu, dan juga ahli Majlis Kerja Tertinggi. Terima kasih Datuk di atas kesudian menghadir diri untuk menyerikan persidangan wanita pada petang ini. Terima kasih sekali lagi. Kalau di Negeri Sembilan ada jejaka tinggi lampai, kami di Terengganu ada juga jejaka handsome, Datuk Seri Ahmad bin Said. Justeru langkah untuk mempercepatkan pilihan raya umum adalah keputusan yang amat wajar dan merupakan elemen penting ke arah pemulihan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyatnya. Kami di Terengganu menegaskan menolak kerjasama dengan PAS, akan bergerak secara solo. Betul tak Datuk? Tengok ini kita insya-Allah kami di Terengganu bila-bila masa sudah bersedia daripada segi tenaga SIJR, semua kami dah bersedia, cuma menunggu semboyan sahaja dibunyikan. Para perwakilan yang dikasihi,
Sebelum saya akhiri, marilah kita sama-sama renungkan kata-kata daripada Victoria Woodhull, iaitu wanita pertama yang bertanding jawatan Presiden USA pada 1872, yang akan membuktikan bahawa sesebuah negara itu makmur bukanlah kekayaan yang hebat beberapa individu, tetapi kekayaan besar yang diagihkan sama rata di kalangan rakyat. Rakyat yang sedang berusahalah yang menjadi asas negara ini. Dan jika asasnya rosak dan tidak selamat, seluruh struktur akan akhirnya runtuh. Begitulah juga dengan UMNO kita. Dengan itu kita wanita mestilah sentiasa bersatu padu. Tidak kira tak payah nak mengajuk-ngajuk pun tak apalah. InsyaAllah akan adalah penghargaan daripada pengurusi Badan Perhubungan UMNO negeri masing-masing. Sebelum saya akhiri, kukuhkan ekonomi rakyat, bantu rakyat, dahulukan rakyat. Bunga dedap di atas para, anak dusung pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Di atas dahan burung tempur, melihat rusa tepi perigi. Salam perjuangan untuk semua, di lain hari bersua lagi. Saya mewakili wanita UMNO Terengganu memohon usul ini diterima. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih wakil dari